Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Malaysia. Memasuki pusingan kedua semalam, cabaran beberapa lagi wakil negara berakhir dengan keputusan mengecewakan. Dalam saingan yang berlangsung di Axiata Arena, gandingan Goh Soon Huat, Shivan Lai ditunjukkan jalan keluar oleh pasangan Thailand di Chapo Pava Ranukro, Sabsiri Tera Tanachai dalam aksi straight set. Perlawanan yang berlangsung selama 40 minit itu menyaksikan pasangan Thailand berjaya mendominasi set pertama untuk menang 21-15. Bersambung set berikutnya, Soon Huat Shivan Lai dilihat cuba mematikan rentak lawan, namun kesilapan mudah dilakukan menghukum diri sendiri sekaligus tumpas 12-21. It's very clear lah kita dua-dua pasangan punya corak permainan. It's just hari ini saya rasa dari segi speed kita tak dapat ikut lah. Especially when a rally starts lama, kita senang buat mistake sikit. And nampak dari set kedua tu saya starting to feel think a lot. Nak tukar taktikal, nak buat ini, nak buat itu. So starting of the match on the second game, saya agak starting mistake banyak lah sana. Nasib malang turut menimpa pasangan Chen Tangji To Yi Wei turun selaku pilihan ke-8. Mereka memulakan aksi seimbang apabila saling mengejar mata sebelum tewas 24-22. Namun memasuki set kedua, pasangan negara dilihat hilang fokus memudahkan Midorikawa Saito meraih kemenangan 21-12. They also a very good pair, so for them also maybe adjust a bit untuk for us. So I think overall they win the match, so they perform better than us. Sementara itu, pasangan beregu lelaki profesional negara Ong Yu Sin Teo Yi mencipta kejutan melangkah ke suku akhir selepas menundukkan pasangan nombor 5 dunia dari Denmark Kim Astrup and Skarup Rasmussen dalam satu perlawanan yang cukup mendebarkan. Menerima sokongan padu peminat tanah air, gandingan di ranking ke-12 dunia itu bermula dengan langkah kanan apabila menang set pertama 21-10. Namun, semuanya seakan tidak menjadi di set kedua apabila tewas 11-21 sekaligus perlawanan diheret ke set penentuan. Biarpun keletihan, namun kedua-dua beregu mempamerkan aksi yang menarik sebelum Yu Sin Yi mengesahkan kemenangan 24-22 dalam tempoh 61 minit. Yu Sin Yi menyifatkan ia sebagai satu permulaan yang positif dalam merealisasikan misi layak ke Olimpik Paris 2024. I think giving me a lot of confidence. Yeah, I think start from the match on Tuesday. After that, yeah, because I just came back with the injury. Yeah, I don't train seriously, I think. Yeah. Seriously, and don't train so much. So much, yeah, okay. Yeah. So I'm happy with my result. Turut layak ke suku akhir beregu utama negara Aaron Chia So Woo Yik. Beregu keempat dunia itu tidak menghadapi masalah menumpaskan pasangan senegara Goh Si Fei Nur Izzuddin dengan straight set 21-15, 21-16. Laluan pemain perserangan wanita negara Goh Jin Wei juga tersekat di pusingan kedua apabila tunduk kepada pemain pilihan ke-7 dari Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dengan straight set. Set pertama, Jin Wei mempamerkan aksi agak perlahan sekaligus gagal mengikut rentak lawan sebelum tumpas 15-21. Memasuki set kedua, Jin Wei dilihat memperbaiki tempo permainannya untuk memberi tentangan sengit, namun kesilapan di hujung perlawanan menyaksikannya tewas 22-24. Menurut pemain itu, masih banyak perkara yang harus diperbaiki untuk mengharungi musim 2024 dalam misi memperbaiki ranking ke-31 dunianya. Not satisfied, but still a lot work to do lah. I think a lot of unforced error by myself. Yeah. Pasti kena ada confident dulu lah. Saya rasa okey, tapi outcome tak boleh. Tapi saya rasa on confidence side, on like self-motivation, I think I do a lot of work on that.
Dalam perkembangan lain, Rexy menyatakan gagal mengawal emosi di atas gelanggang menjadi punca kekalahan beregu campuran negara Centangji Toiwei di tangan pemain Jepun Hiroki Midorikawa Natsu Saito pada pusingan kedua terbuka Malaysia semalam. Ya, tapi hari ini dengan Jepun ini pertemuan yang kedua, first pertemuan dia kalah. Pertemuan kedua ini sebenarnya dia sudah pegang itu game, tapi Jepun tidak menunjukkan suatu panik atau mungkin merasa dia sudah pegang itu game, tapi Jepun hanya play dia punya game. Toiwei dengan Tangji sendiri yang macam lost mereka punya passion, main dengan panik dan emotion yang sudah tak terkontrol. Kekalahan ini juga menyaksikan tiada lagi wakil pasangan beregu campuran di pentas terbuka Malaysia 2024. Turut mengakhiri pertarungan pasangan Chan Peng Sun Chia Yixi selepas tewas di tangan pasangan pilihan kelima dari China Jiang Zhenbang Wei Yazin. Status kecederaan pemain badminton perserangan lelaki negara Eng Ziyong akan diketahui hari ini. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Rexy Manaiki berkata, keputusan perubatan bakal menentukan penyertaannya di terbuka India yang dijadualkan berlangsung 16 hingga 21 Januari ini. Menurutnya, pemain berusia 23 tahun itu yang kini berada dalam misi melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2024 akan melalui imbasan MRI untuk mengetahui tahap kecederaannya. Tengok dari hasil dari doktor itu, second plan ya, dia miss, let's say kalau dia pull out dari India, dia miss 2 turnamen ya. Bagaimana coach bisa rearrange dia punya schedule turnamen lah sebelum last turnamen itu Asian individual ya. Ziyong yang berada di ranking ke-15 dunia itu mengalami kecederaan belakang ketika beraksi menentang Koki Watanabe dari Jepun di pusingan pertama. Dia tidak mampu meneruskan perlawanan ketika ketinggalan 8-12 di set pertama. Situasi ini turut menyaksikan tiada lagi wakil bagi acara perserangan lelaki di pentas terbuka Malaysia kali ini selepas pemain profesional Li Zijia turut tersingkir di pusingan pertama. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia bersedia membantu Malaysia mempertahankan kejuaraan badminton berpasukan Asia BATC di Pusat Konvensyen Setia Alam Shah Alam pada 13 hingga 18 Februari ini. Pasukan Li Zijia mengesahkan penyertaannya selepas pemain nombor 11 dunia itu berdepan satu lagi penyingkiran pusingan pertama pada terbuka Malaysia yang sedang berlangsung di Axiata Arena pada Selasa. Menurut kenyataan yang disiarkan dalam platform media sosial tim Li Zijia, pemain berusia 25 tahun itu telah memutuskan untuk menerima jemputan Persatuan Badminton Malaysia BAM untuk bermain untuk negara dalam acara berpasukan lelaki. Kenyataan itu memaklumkan Zijia dan pasukannya sentiasa membuat beberapa pelarasan program dan dipermudahkan termasuk melupakan terbuka Jerman untuk menyertai BATC. Pada saingan BATC edisi 2022 di venue sama, Zijia turut menjadi sebahagian daripada pasukan yang mencipta sejarah muncul juara buat kali pertama selepas menewaskan Indonesia pada aksi final. Seramai 393 atlet termasuk atlet para berada di bawah program podium akan menerima caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bermula bulan ini. Bayaran allowance bulanan atlet yang kini ditukar kepada gaji juga akan dinaikkan dengan minimum gaji asas sebanyak RM1,500 sebulan. Ia akan memberi impak kewangan sebanyak RM16 juta setahun kepada Majlis Sukan Negara MSN. Kita telah sampaikan hasrat tunaikan hasrat mereka, tetapi saya juga mahu mereka tunaikan hasrat rakyat Malaysia dan mereka nak pingat emas Sukan Olimpik. Hannah ketika ditemui selepas Majlis Amanat Menteri Belia dan Sukan 2024 di MSN. Tambah beliau, buat masa ini caruman KWSP tersebut tidak membabitkan atlet pelapis. Hannah juga sudah meminta MSN mengadakan kajian semula allowance untuk skim jurulatih kebangsaan. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.